apa namanya yang dipanggil sebagai cukai pendapatan 5% ke 6%, Datuk Speaker. Ini pun satu beban. Sekarang ini sudah ada servis teks, jadi kenakan 5%, dinaikkan 6%. Kumpulan kelompok mereka yang menikmati 5% ataupun yang menggunakan servis ini kelompok sederhana dan atas. Banyak mereka terpaksa diheret kerana desakan anak-anak kecil yang hendakkan servis ataupun hendakkan pemakanan ataupun layanan yang sedikit istimewa. Takkan hari-hari nak pergi kedai mamak, Datuk Speaker, letih makan teh tarik tongkat ali. Kita nak juga merasa Coca-Cola ataupun KFC ataupun McDonald. Dan ini kesan beban yang saya rasa tidak selengkap. Seperti mana barangan harga naik, luar biasa naiknya, minyak naik, keperluan semua naik, dan takkanlah servis teks ni pun nak cukai. Banyak mana sangat, dan beban itu kesannya jangka panjang. Saya memohon supaya dipertimbangkan kembali 5% ini yang membebankan mereka-mereka yang berpelatan sederhana dan mereka yang sedikit kemampuan untuk menyelesaikan anak untuk pergi dalam suatu suasana yang sedikit ruang selesa. Saya pohon dipertimbangkan 5% itu kalau boleh diturun-turun, janganlah dinaikkan, Datuk Speaker. Letih kita nak belayan ataupun nak mendepan dengan kenaikan-kenaikan, tak ada satu barang yang turun, semua naik, hujan saja yang turun. Datuk Speaker, berbalik kepada soal majlis konsultasi gaji negara, saya sebenarnya ialah alhamdulillah sekurang-kurangnya ada satu jawatan kuasa yang telah dibariskan daripada kelompok majikan, kelompok kesatuan sekerja dan kelompok NGO. Datuk Speaker, soalannya bila nak dibuat ni dan sasarannya bagaimana, bila? Dan konsultasi gaji negara ni jangan dilupai, dia bermaksud pekerja. Bila pekerja, Datuk Speaker, harus juga direnung Datuk Speaker sendiri. Datuk Speaker seorang peguam, melepasi jawatan, melampaui batas, menumpukan kepada jawatan politik Speaker, menidakkan pendidikan yang Datuk Speaker terima, menjurus kepada politik dan menjadi seorang ahli politik dan Speaker. Adakah Speaker juga telah tergolong sebagai mereka yang dalam majlis konsultasi gaji negara? Kalau iya, alhamdulillah, ahli yang berhormat. Hari ini jangan sombong dan bongkak, pencen besok jadi orang miskin. Adakah mereka juga dalam kelompok ini? Harus diingat, tidak diberitakan apakah mereka terlibat, dan mereka juga harus ditegakkan keadilan pendapatan mereka. Mereka juga harus dibela. Adakah dengan ada pada hari ini gaji yang sama dan tidak boleh disekongkongkan dengan kumpulan permintaan awam, sebab mereka ahli Dewan Rakyat yang diangkat, takkan gaji sama menteri sama guru besar? Ini pun harus direnung, dan saya mohon supaya dikaji semula pendapatan ahli yang berhormat. Sekurang-kurang bila pencen tak jadi miskin, bila pencen itu tak perlu fikir nak jual karipap, nak jual roti goreng pisang dan jual ikan di pasar. Bukan hina, tetapi itu kenyataannya. Dan saya pohon ini harus diberi juga renungan. Kalau kita bandingkan dengan negara luar, pergi Morocco baru ni, Datuk Speaker, banding gaji amat taklah malu, tapi betul lah malulah. Kalau kata rendah tu, saya rasa kepala rendah lah. Saya kira keadilan harus ditegakkan, ahli berhormat harus dibela juga. Takkan dibiarkan mereka duduk dalam kelompok berdiamkan diri. Saya percaya wakil-wakil rakyat Barisan Nasional juga tidak menyepi soal isu ini. Kalau berani, saya sokong, Muhammad. Saya sokong. Terima kasih. Timbalan kokus pekerja trafficking ini wataknya harus kita saksamakan, bermakna jangan disepikan hak semua, termasuk ahli-ahli parlimen. Harus diingat bahawa mereka juga penyumbang kepada kekuatan perjanaan perkasaan negara. Mereka juga adalah memainkan peranan yang penting. Watak-watak ini yang akan mempertahankan kedaulatan negara. Ini yang kita kena renung bersama. Jangan ambil ringan. Besok bila dah pencen baru teriak macam bayi kehausan susu. Jangan. Sekarang masanya, bangkitlah teman. Ayo kita sama-sama memastikan bahawa kita juga akan dibela. Jelasan. Ledang. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan. Yang Hormat, isu yang dibawa ni, dia cadangkan agar gaji allowance ahli parlimen itu dinaikkan.
Ya. Cuma satu sebut pantun yang Muhammad tadi saya tak setuju, tapi yang ini saya setuju. Maknanya kita sama-sama membela tentang apa-apa kekurangan yang melibatkan semua pihak, termasuklah ahli-ahli parlimen. Dan sebenarnya kita juga bersetuju dengan banyak pandangan supaya pegawai kerajaan, kakitan kerajaan juga diberikan imbuhan, kerana mereka sebenarnya telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Dan sebenarnya pembangunan negara ini sebenarnya berlaku dan sudah pun sedang berada di jajaran betul. Jadi sewajarnya kita beri imbuhan kepada kakitan kerajaan, kerana jajaran sudah betul. Maknanya kita berada pada landas betul yang Muhammad sini setuju. Sekian, terima kasih. Tak, saya di part ujung tu saya setuju. Di part awal pantun tu saya kekalkan dengan pertasi yang saya jelaskan tadi. Apa pun Datuk Speaker, saya secara adil, bila mana kita sama-sama merenungi bahawa pembelaan itu harus diseragamkan, tidak kira. Tetapi ahli yang berhormat, kita tidak boleh lagi menyepi hak masing-masing. Saya kira ini cadangan yang baik yang harus dibawa kepada Menteri Kewangan supaya diberi sedikit kesesamaan yang membolehkan kita bernapas. Dan ini saya mendengar rintihan teman-teman yang berhormat, saya akui apa yang berhormat rasai, saya rasai. Namun yang jelas ialah majlis kontestasi gaji negara ini, apa sasarannya, bila nak ditubuhnya, hala tujunya di mana. Sebabnya saya tahu MEF Datuk Speaker tak pernah setuju, hingga kan gaji minimum security pun dibantah. Sampai hari ini pun mereka mengatakan gaji minimum untuk pegawai keselamatan dan juga untuk pekerja-pekerja klinik ini tidak boleh dipersetujui. Maksudnya ialah kalau kita tidak ada dalaman keikhlasan Datuk Speaker, benda ini tidak boleh berlaku. Dan saya mohon Menteri Sumber Manusia bangkit dan segerakan saranan Menteri Kewangan menegaskan majlis konsultasi gaji negara diwujud segera, ada sasaran waktu. Jangan duk kong-kelikong macam retrenchment fund sampai hari ini tak siap-siap lagi. Saya mohon supaya diadakan satu insani ataupun dikatakan madani hatinya untuk menjadikan kebaikan itu sebagai agenda utama. Ini jangan duk cakap ya saya nak buat sampai tahun depan tak buat, tahun 2012 pun tak buat, bila raya akan datang kita ambil alih kita buat. Penjelasan. Tapi apa pun saya nak tegur kepada, saya nak pergi kepada miskin Tegar. Maklumat yang kita dapat pun dia juga saya ada waktu lagi Datuk Speaker. Majlis konsultasi sikit. Okey. Sikit dah, 12 minit. Sebenarnya saya memang setuju sangat bila sahabat kita menyebut tentang penumbuhan majlis konsultasi gaji minima ni, dan dalam ucapan yang Mak Berhormat Menteri Kewangan telah sebut akan mula pada bulan Januari tahun depan. Cuma adakah Muhammad setuju supaya dalam majlis tersebut juga dimasukkan wakil daripada kalangan ahli-ahli parlimen? Saya ingin cadangkan. Sekian, terima kasih. Saya setuju sangat Datuk Speaker. Kalau boleh timbalan pengurusi caucus trafficking itu kita cadangkan duduk dalam panel ini, kerana keperhatian beliau dari segi rentak bicara wataknya itu meyakinkan saya, termasuk dalam kelompok kita juga jangan lupa untuk dijadikan sebagai gaji minimum, meningkatkan pendapatan kita. Jadi saya setuju dengan Ledang. Kita juga menyertai sebab dasar ini, undang-undang ini akan dibuat. Bila undang-undang ini akan dibuat, terutama sekali kalau ianya diwujudkan di bawah Seksyen 19 atau pekerja, barang tentu majikan yang melanggar akan dihukum. Dan saya yakin peranan yang akan kita mainkan itu akan memberikan manfaat kepada seluruh negara rakyat Malaysia, termasuk juga ahli dewan-dewan, termasuk juga speaker yang bijaksana, yang pun dipikirkan adakah pendapatan itu sesuai tidak sesuai. Berbalik kepada soal ketujuh daripada isu saya ialah di antara laporan yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan, masih lagi memberikan cadangan bawah paras 700. Dan bawah paras 700 ini Datuk Speaker masih dalam kelompok miskin. Dan saya kira kalau kita bermula dengan melapasi sempadan miskin, jadi maknanya kalau cadangan-cadangan yang dibuat dalam belanjawan ini harus dimulakan dengan RM750, sebab kadar miskin ialah RM720.
Dan ini adalah permulaan yang baik supaya kadar miskin itu kita selamatkan dan sekurang-kurangnya pergi kepada pendapatan yang lebih selesa. Itu boleh kita sasarkan 28,000 setahun. Berbalik kepada soal